Kisah-kisah yang bakal dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak siapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Kisah yang ingin saya bacakan yang pertama ini pada tengah malam dalam rancangan Misteri Jam 12 ini kiriman daripada Kak Aminah. Berkongsi satu kejadian yang menakutkan berlaku. Sebelum itu katanya Kak Aminah, Casey, kakak ada seorang pembantu rumah. Pembantu rumah kakak ni agak istimewa, kata Kak Aminah. Beliau ni dah macam keluarga. Dah pun bersama dengan keluarga kakak dah hampir 7 tahun, Casey. 7 tahun. Balik kampung, balik ke Singapura kerja lagi dengan kakak. Dan kakak pun dah anggap macam keluarga kami sendiri. Ya, satu perkara tentang keistimewaan yang dimiliki oleh pembantu rumah Kak Aminah ni. Pembantu rumah kakak ni, dia boleh nampak, Casey. Kak Aminah meletakkan perkataan nampak dalam inverted comma. Ya, yang bermaksud boleh melihat sesuatu yang kita manusia tidak boleh lihat menggunakan mata kasar kita. Itu pun dia tak pernah beritahu sampaikan kakak pernah bertanya dan barulah dia katakan yang dia ni sebenarnya mempunyai kebolehan boleh melihat makhluk-makhluk halus. Pada satu hari, kakak suami sebenarnya tak boleh tidur. Jiran sebelah kakak, jiran Cina kakak, anjing beliau yang dipelihara ni sepanjang malam, Casey, tak henti-henti. Sepanjang malam tak henti-henti anjing tu menyalak, buat bising mengganggu ketenteraman kakak dengan suami yang sedang nak tidur. Macam mana ni? Bising betul lah. Kalau malam-malam macam Pendengar Ria 897, Kak Aminah bangun, suami bangun, keluar. Sebenarnya nak melihat apa yang berlaku. Begitu kuat bunyi anjing. Anjing tu tak henti-henti daripada membuat bising pada malam yang dimaksudkan. Jadi kata Kak Aminah, beliau pun keluar
dari biliknya berjalan menuju ke arah pintu rumah, nak melihat apa yang berlaku sebenarnya. Kak Mina dengan suami keluar. Dapat lihat iaitu jiran sebelah, pintunya terbuka tetapi anjingnya tak henti-henti. Bila tuan rumah tutup pintu, anjing tu akan cakar pintu rumah tuan rumah iaitu jiran sebelah kakak. Bila dia buka pintu, tak henti-henti. Dia akan, katanya di sini, membuat bising, mengganggu ketenteraman orang yang nak tidur. Kakak memang rasa penat sangat-sangat. Oleh kerana dia jiran, kita pun nak kena betul ansur, nak kena tahu apakah masalah yang dia alami. Aunty, ni kenapa ini anjing bising? Ha? Entahlah, ini Lucy ah. Dari tadi ah. Aunty tak tahu nak bikin apa ini. Lucy, don't. Ayah, susah. Ini anak aunty tak ada rumah. Aunty seorang aja dalam rumah ini. Pendengar Ria 897 FM. Kemudian pembantu rumah saya keluar dekat pintu menjenguk. Sambil tu dia memanggil saya. Ibu. Ya Rini. Ibu sini. Ada apa Rini? Ibu, saya rasa saya tahu kenapa anjing itu berbising-bising malam-malam seperti ini. Kenapa Lucy? Bayangkan, kenapa Lucy bising-bising? Ibu, depan rumahnya ada orang sedang berdiri. Hah? Kamu nampak? Ya, Bu. Bentar. Bang! Abang, dah lah bang. Masuk bang. Bang, masuk bang. Hai, macam mana saya nak masuk ni? Lucy ni masih bising lagi ni. Ayo, aunty, you tutup pintu lah. Noisy no. Sorry. Pendengar Ria 897, masih lagi berbuat bising anjing ini maksudkan. Kemudian bila bertanya kepada Rini, pembantu rumah, suami pun tahu yang Rini mempunyai keistimewaan. Bila saya kata, bang, abang dengar Rini nak cakap apa? Apa dia Rini? Depan rumah aunty ada orang sedang berdiri. Nampak tak? Saya dengan suami kata kami tak nampak. Ya, ada di depan itu. Jadi nak buat apa sekarang? Pembantu rumah tak tahu apa yang boleh dilakukan. Nak tak nak, saya dengan suami terpaksa tutup pintu. Kemudian pintu bilik pun tutup. Kemudian kami cuba tidur, tenangkan diri, pejam mata untuk tidur. Sepanjang malam Casey, anjing jiran sebelah tak henti-henti membuat bising. Akhirnya pembantu rumah kata depan rumah jiran sebelah ada seseorang sedang berdiri. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
tidurnya dengan kawan. Sebabnya kawan-kawan selalu datang, duduk, makan, buat homework, main game, nyanyi dekat dalam bilik, kompos lagu. Jadi kawan-kawan ni daripada kecil, sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sampai dah sekarang tu. Waktu tu mereka berada di politeknik. Jadi memanglah kakak tak fikir bukan-bukan, sebab kawan dah lama sangat. Ada kawan barulah yang anak kakak kenal, katanya Kak Julie. Jadi anda bayangkan situasi yang dikongsi sama oleh Kak Julie. Malam-malam hari, beberapa malam tu, apabila kakak sedang tidur, kakak akan bangun kerana kakak terdengar bunyi televisyen seperti ada orang hidupkan TV. Kuat bunyi. Ya Allah, siapa pula dah? Ini mesti tak nak matikan TV ni. Kakak tekan Swiss, matikan televisyen. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Kemudian kakak pergi tandas, buang air kecil, keluar tandas, sama lagi perkara. Ada orang hidupkan televisyen rumah kakak. Tapi dengar bunyi pasir ya. Televisyen yang dikatakan ada bintik-bintik hitam putih, itulah saluran yang dinyalakan dekat ruang tamu. Kakak angkat lagi remote control, tengok remote control, pegang bateri, keluarkan tempat tutup tu, pegang bateri, tolak, gesir bateri. Mungkin kakak rasa kerana bateri. Matikan TV menggunakan remote, televisyen mati. Masuk dalam bilik tidur. Besok sama juga waktu malam, televisyen menyala. Kemudian pada waktu tu tukar-tukar saluran KC. Dalam hati, ini mesti dah sampai umurnya lah. Televisyen kakak ni, katanya Kak Julie, mungkin dah nak kena tukar. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi dikongsi oleh Kak Julie. Mula-mula dia main TV KC, kakak masih tak perasan. Yang berikutnya dia main kelibat dalam rumah. Kakak waktu tu sedang duduk dekat ruang tamu. Jam 9 lebih malam. Suami kakak memandu pada waktu malam, memandu teksi. Anak lelaki kakak, ya katanya di sini anak lelaki kakak berada dalam bilik, dah tidur. Kakak ni dekat ruang tamu 9 lebih malam, sedang menonton TV, sambil-sambil tu kakak sedang menjahit. Tiba-tiba kakak nampak ada kelibat orang lari dari belakang. Dapat rasa ada orang. Kakak toleh memang nampak orang masuk ke dalam bilik anak kakak. Jadi kakak ingatkan anak kakak yang baru masuk biliknya lah. Mungkin dia bangun, pergi tandas, dia masuk bilik balik. Begitulah hari-hari mendatang. Terkena gangguan yang amat dahsyat. Akhirnya Casey, daripada kecil bunyi suara TV nampak kelibat. Lama-kelamaan Casey, gangguan yang kakak terima dalam rumah semakin banyak, semakin lama, semakin menakutkan. Akhirnya anak kakak yang bujang ni pun satu. Ma, ada apa ni? Abang nak tidur dekat bilik mama, boleh tak? Bang, saya tidur bilik mama. Kau tu dah tua tau bang, tidur bilik mama. Untuk malam ni je ma. Casey, rupa-rupanya dipendekkan cerita bila kami selidik, anak kakak dia mengaku dia masuk dalam internet dengan kawan-kawan pada satu malam. Dia telah pun muat turunkan beberapa bacaan-bacaan mentera
memanggil menyeru makhluk halus. Dia tidak percaya. Dia nak cuba, katanya nak eksperimen, nak tengok betul ke tidak. Sememangnya dia tak nampak. Sememangnya pada waktu itu dia tak dapat lihat. Anda bayangkan, lama-kelamaan kakak yang kena ganggu dulu, dan akhirnya bila dia boleh melihat benda yang datang ke rumah, yang dia seru, yang dia panggil, baru dia faham. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Katanya Kak Juliana, bila kakak dapatkan khidmat seorang pakar ni datang tengokkan rumah, selidik dan periksa, dapat tahu punca dari anak kakak. Dia menceritakan perkara ini berlaku lebih kurang hampir sebulan yang lalu, yang mana dia dengan kawannya duduk dalam bilik, mula-mula main gitar, kemudian cerita pasal cerita hantu, kemudian kawannya kata, aku ada masuk this website tau, dia ada bacaan mentera untuk panggil hantu, nak try tak? Mereka bertiga rasa bersemangat, cuba cari, kemudian tutup lampu, kemudian ramai-ramai membaca mantra yang sama, seolah memuja-muja. Memang menakutkan sangat-sangat. Jadi kata Kak Juliana, anak kakak rasa kesal tentang perbuatannya, dan apa yang berlaku sekarang ini adalah harus kakak sentiasa mengawasi anak kakak. Siapa dia bawa masuk rumah, apakah tujuannya, semua kakak nak tahu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897. Dan ingat, bagi yang nak bercerita, boleh kita on air, jangan off air. Dan ringkaskan kisah anda yang panjang supaya dapat dipindikkan. Dan saudara ingin berkongsi kisah, dipersilakan 669-11897. Baik, bersama dengan saya pada tengah malam ini. Halo, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Saya Siti. Siti, silakan. Ada pengalaman tentang apa ni? Ya, pengalaman saya masa saya duduk di rumah ibu di sini. Silakan. Salah satu itu kan. Sebelum saya menikah, masa tu saya dengan adik-beradik saya 2 orang. Masa itu ibu saya dia pergi balik kampung, so kat Malaysia lah. So jadi bila adik saya yang perempuan ni balik kerja lambat, adik lelaki saya pula merayap. Jadi saya tinggallah seorang. Masa tu memanglah tempat tu memang nak katakan angka jugalah. Jadi bila saya duduk dalam bilik tu seorang, ada rasa gerun jugalah. Sebab kadang-kadang tu ada juga rasa macam ada orang, selibat orang jalan keluar masuk rumah. Jadi saya pun macam mula-mula ingatkan macam buat andaian lah kan. Jadi masa ke masa benda ni makin menjadi-jadilah. Jadi bila saya rasa di dalam bilik tu ada macam bau, ada rasa macam ada orang, jadi saya naik takut. Jadi saya ada juga simpan surah-surah MP3 dulu. Jadi saya on lah masa tu, masa saya tinggalkan kat dalam bilik. Bila saya dah tutup pintu, saya keluar dekat ruang tamu. Jadi bila saya tengok TV dalam berapa jam, saya dengar tau, Casey, macam seorang ada cakaran dekat pintu belakang pintu bilik saya tu. Bunyi dia kuat juga lah. Saya fikir awal-awal tu dengar gegaran pintu yang doorknob tu, macam ada orang macam menggegar. So saya rasa macam pelik juga lah, sebab semua pintu bilik ibu, bilik adik-beradik saya semua buka. Cuma bilik saya tutup sebab takut lah kan takut dia keluar. Jadi bila dapat saya duduk tu, lepas dengar tu lagi beberapa minit dengar pula cakaran kecil. Tapi akhirnya bila adik-beradik saya dah balik, saya tidur di bilik adik saya perempuan. Bila ibu saya balik, ibu saya perasan dekat belakang bilik saya ni, kat ada tembok ni, di belakang pintu, ada macam bekas cakaran 3 panjang. Jadi saya pun pelik, ibu pun pelik. Tapi kita boleh nampak tau Casey, pintu belakang tu, pintu tu dah memang varnish lah. Bila saya nampak macam ada cakaran juga. Jadi kita macam rasa takut lah. Bila saya dah kahwin lama je tak ada apa-apa tu Casey. Bila dah mengandung dengan anak yang pertama ni, darah manis ni, saya dengan suami saya tidur.
Jadi suami saya ni, dia terdengar ada macam ada orang jalan dekat belakang tu, ada parapet. Dia rooftop kan. Saya tinggal 2. Lepas tu rooftop linkway lah, nak menuju ke blok sebelah. Saya punya bilik tu betul-betul dekat rooftop tu tau. Jadi saya boleh dengar macam seolah-olah macam ada orang berjalan dekat atas. Bila dah berjalan dekat atas, saya rasa alah mungkin kucing ke apa ke kan. Bila saya tidur sebelah tembok tu, saya boleh dengar macam tembok tu ya Allah, Tuhan dia tahulah. Macam ada orang macam duk-duk-duk gitu tau. Saya cakap kenapa tembok boleh macam bunyi macam ni. So saya cakap diam. Nanti bila adik saya masa tu dengan kawan-kawan dia duduk dalam satu bilik, study room tu dibikinkan bilik lah. Dia dengan kawan-kawan lelaki dia biasalah, budak-budak lelaki ni lepak-lepak, rokok lah, main game. Salah satu daripada kawan adik saya ni, dia ternampak PC, seolah macam ada kain tau. Jadi dia lepas tu dia start rokok tu, tercampak rokok PC kat bawah blok tu. Dari situlah kita macam ada sesuatu dalam rumah kita ni. Kita dah tak tahu nak fikir apa. Masa kalau ibu saya tak ada ke, suami saya tak ada ke, saya pasti semua lampu buka. Sampailah bila saya ada rumah baru kat sini pun, ya Allah, macam cerita juga kat rumah. Sampai terbawa-bawa. Rumah dekat sini pun boleh tahan jugalah. Masa tu anak saya dia masih kecil, dia berbual dengan anak patung. Anak anda lelaki ke perempuan? Perempuan. Masa tu anak pertama. Jadi anak pertama saya baru dah masuk setahun gitu, setahun lebih dah. Saya rasa anak patung tu diberi oleh jiran sebelah lah. Biasalah anak-anak ni kan ada gift kan, jadi dia kasih anak patung tu, anak baby doll, dia masukkan dalam baby cot, main-mainan tu. Saya heran juga, pintu dah tutup, semua dah tutup, kenapa pula dia tunduk bawah, dia bisik-bisik berbual kat pintu tu. Pintu bilik saya tu itu semua tutup. Dia kata kawan. Buka pintu, itulah anak patung tu tak tahu macam mana dia boleh depan pintu. Itu yang kiranya tu, sampailah sekarang kita tengah pinga-pinga. Tu aja lah Casey. Wah, jadi yang sekarang ini gangguan bagaimana? Masih berlaku atau anda dah tidak lagi kena gangguan? Alhamdulillah lah, tak so far so good lah. Sebab ibu saya ada jugalah yang susah datang kasih macam bacaan. Tapi dia cuma kacau kita dari luar. Itu pun boleh nampak lah benda-benda yang kadang-kadang budak-budak ni boleh nampak kan. Jadi saya jangan tegur-tegur, diamkan je. Itulah yang kira anak saya nombor 1, dia nombor 2 dia berubah dengan dia tak tahu dengan siapa, dia kata kawan ibu. Kawan ibu, dia ada 3 orang kawan ibu, rambut macam gini. Lepas salah satu saya berdalam. Tu pasal ustaz. Itu masalah dia kata mungkin daripada sana ke bawah ke sini kat ni tu. Jadi terima kasih atas berkongsi kisah pengalaman anda. Selamat pagi ya. Pagi, terima kasih. Jadi itu kisah yang diceritakan oleh teman kita awal tadi. Bunyi cakaran pintu dihentak-hentak saudara. Bagaimana agaknya? 66911897 bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Baik, kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hello, siapa bercakap tu? Haja Sapia. Kak Haja Sapia, silakan. Ada kisah tentang apa ni? Ini masa dulu waktu saya baru hamil 3 bulan. Kejadian ni berlaku di Melaka. Waktu tu habis salat isyak, saya pun baring-baring. Suami saya masuk dalam bilik. Saya dekat dengan suami saya dengar orang mengaji. Malam Jumaat. Jadi kata suami saya, diam-diam kata dia. Ini kata dia orang Bunian kata dia. Pasal di kampung dia tu ada orang Bunian.
Habis saya cakap orang bunian, saya cakap gitu. Habis kata dia kat belakang rumah dia tu, dekat tingkap tu ada besut. Habis saya macam takut jugalah sebab saya hamil 3 bulan kan. Habis waktu siang tu memang saya pergi nak cari dalam belakang rumah dia tu, saya cari jantung pisang. Saya dengar orang bising sekali. Jadi bila saya ambil jantung pisang tu, saya masak, saya buat makan. Habis tu malam tu lah saya dengar orang mengaji, sayup orang mengaji. Habis bila pukul 12 malam tu, waktu saya nak tidur, saya nampak lembaga beruang lah, kepala beruang itu. Saya cakap, kenapa pula kepala beruang ni datang sini, kata saya. Habis saya pun diam juga lah. Habis saya cakap, jangan cakap banyak lah, kata dia. Habis bila saya tidur, rupanya dia datang tak kalang ganti. Anak saya tu dia nak ambil, pasal saya ambil pasang buat jantung pisang tu tanpa izin dia. Tapi saya dah cakap saya minta izin. Akhirnya anak saya kandungan 8 bulan hilang, Desi. Itu yang buat sampai sekarang saya rasa macam menyesal sekali. Kenapa saya anak yang pertama. Macam suami saya belum meninggal lagi lah. Sekian saja, Casey. Terima kasih Haja Safia. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saudara, kita kembali sebentar nanti bersama dengan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Guru di rumah sendiri. Sebabnya, setiap guru, kalau hujan tak kisah. Tapi kalau datang hujan dengan bunyi guru, dia takut. Sebab menjelma kakak cantik dalam rumahnya. Kalau hari hujan, nak pada waktu malam. Kakak kalau bangun kerana hujan, kakak akan duduk dekat katil untuk seketika sebelum keluar daripada bilik untuk tutup tingkap dapur dan sebagainya. Kalau tengah duduk dekat atas katil, tiba-tiba mendengar Ria 897 FM. Terdengar bunyi peti ataupun ternampak sambaran peti dan juga bunyi guruh. Kakak takkan keluar, Casey. Takkan keluar daripada bilik. Itulah yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Ya Allah, bunyi guruh. Ya Allah, Casey. Ini adalah pengalaman yang kakak alami setelah kakak berpisah dengan suami. Sebab mak mertua kakak memang tak suka dengan kakak pada waktu. Mungkin kerana cinta, kami mendirikan rumah tangga, menolak tepi segala-galanya. Tapi mak mentua tetap tidak suka dengan kakak. Akhirnya kami berpisah. Bila dah berpisah, tak kisah. Dia tetap nak menyusahkan hidup kakak, Casey. Kakak tinggal rumah sewa. Sebuah rumah kakak sewa. Rumah ni satu bilik, satu bilik, satu hall. Tidak ada orang tinggal dengan kakak. Hanya kakak seorang yang duduk dalam rumah ni. Jadi kalau datang bunyi hujan turun, waktu malam tengah tidur, kakak akan duduk. Sekiranya tengah duduk, masuk 5 minit, tiba-tiba terdengar bunyi guruh. Kakak takkan keluar daripada bilik. Selepas bunyi guruh tu, kakak dah agak pasti akan dengar
Bermacam-macam bunyi dekat ruang tamu rumah kakak. Pernah sekali ketika kejadian ini berlaku, kakak tak tahu. Keluar daripada bilik, tutup tingkap dapur, nak masuk dekat ruang tamu, nampak kisi ada perempuan rambut panjang tengah duduk atas kerusi. Kisi nak masuk dalam bilik kakak, punyalah takut Kisi. Dah lah hujan, bunyi guruh, kakak sorang-sorang dalam rumah. Kemudian kakak mendapatkan bantuan daripada seseorang. Seseorang tu datang ke rumah, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dia kesan. Dan kebetulan salah seorang daripada pelanggan yang dia pernah tolong agak serupa bila kakak menceritakan malam yang berlakunya kejadian yang menakutkan itu. Dia katakan sebelum ini pun dia ada seorang pelanggan yang mana pada hari hujan dalam rumah tu akan kehadiran makhluk Pontianak. Cerita dia sama macam cerita kakak. Jadi oleh kerana itulah dia memberi dia hanya boleh menghalau benda tu ketika hari hujan. Sihir yang dihantar oleh mak mertua, bekas mak mertua ni jahat Kisi. Kalau dia hantar macam tu untuk datang rumah kakak, duduk dekat rumah kakak, pakar kalau datang, pakar, oh rumah awak ni, kemungkinan dalam rumah awak ni ada gangguan. Saya boleh rasa, saya boleh kesan. Sebabnya dia hantar benda tu duduk dekat dalam. Tapi masalahnya sekarang, dia bila hantar, benda tu hanya datang, akan menjelma. Ini adalah seolah-olah macam password. Dia akan menjelma mengganggu kakak bila hujan beserta guruh. Sekarang ni macam mana pakar yang nak merawat dan menghalau benda tu tahu hari tu hari hujan, hari tu guruh? Susah Kisi. Jadi inilah masalah yang kakak alami. Duduk dekat rumah, hari biasa, tak hujan, waktu petang, malam, tak kisah. Tak meremang pun bulu rumah. Tapi bila datang hari hujan, kakak kena ganggu teruk-teruk Kisi. Kakak dah pandai. Bila tengah duduk dekat ruang tamu, tengok TV, tiba-tiba bunyi guruh. Kakak cepat-cepat Kisi. Tutup TV, masuk dalam bilik, tutup pintu. Kadang-kadang dalam bilik dah standby dah. Dah standby air untuk minum. Tapi kalau nak terkucil, terpaksalah kakak tahan sampai ke pagi. Kisi, ada kalanya kakak tengah tidur dalam bilik, hujan beserta guruh waktu malam. Hei, aku tak kacang kau lah. Pergilah dari sini. Pergilah. Aku tak kacang kau. Akhirnya, katanya kakak di sini, kakak pun buat perjanjian dengan pakar. Kita duduk berbincang bagaimana masalah ni dapat kakak tangani. Jadi, kami menggunakan kaedah teknologi. Nak tak nak, katanya kakak. Bayangkan katanya di sini, kakak dengan pakar mengelungsuri internet, masuk laman web Jabatan Kaji Cuaca Singapura, yang mana mereka boleh memberitahu hari bila hujan.
Tapi guruh tak pasti. Cuma dia kata hujan dan sebagainya. Jadi bila tengok waktu-waktu yang dikatakan hujan, pakar tu akan datang rumah kakak. Kakak izinkan dia duduk dalam rumah kakak, tapi kakak tak ada rumah. Misal kata, kalau dikatakan hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, 3 hari itulah antara tu akan hujan, pakar tu akan datang pada waktu pagi. Kakak akan serahkan kunci dan kemudian kakak akan tidur di rumah pakar tu dengan isterinya. Jadi Casey kata pakar tu bila dia berbuat demikian, kebetulan Casey, perancangan kami terkena tepat pada waktunya. Hujan beserta guru. Pakar dalam rumah, dekat ruang tamu sedang duduk. Dia dengar Casey, bunyi sirit-sirit kaki. Datangnya daripada bahagian dapur rumah kakak. Pakar tu duduk dekat kerusi sambil katanya membaca Yasin pada malam berkenaan. Sedang dia baca Yasin, dia dapat rasakan benda tu datang dekat dan berada di sebelah dia. Sambil dia baca, dia tak buka mata. Dia tutup, pejam matanya, membaca Yasin. Baca terus sampaikan dia dapat rasakan meremang. Ada kalanya manusia kalau rasa meremang terlampau sangat, rasa takut, dia akan berhenti buat daripada apa yang dilakukan. Jadi benda ni nak menakut-nakutkan pakar perubatan yang membantu kakak. Sama sekali pakar tu tidak gentar. Sedang dia baca lagi, tiba-tiba pakar tu kata, saya boleh bau. Kalau bau busuk bertukar wangi, tak kisah. Tapi masalahnya bila bau wangi bertukar busuk, ini yang masalah. Dia terus membaca dan membaca dan membaca dan dapat rasakan kehadiran entiti berkenaan. Selepas itu dia bangun dan menggunakan penyembuh, di mana dalam penyembuh, botol penyembuh tu dia dah masukkan air bacaan Yasin tadi tu yang dia baca sendiri, baru dia sembuh. 4 penjuru setiap ruang dalam rumah. Dekat dapur 4 penjuru, ruang tamu 4 penjuru, bilik tidur 4 penjuru, kecuali dalam tandas. Akhirnya benda tu lari masuk dalam tandas rumah kakak. Dalam tandas ni kata pakar agak susah sedikit. Yalah, kalau nak menghalau, tak boleh baca-baca sembarangan. Jadi pakar ini telah pun memberitahu teknik yang dia gunakan adalah melaungkan azan. Azan yang dilaungkan tak boleh dalam tandas. Pakar ini mengatakan dia berdiri dekat luar tandas, menghadap ke arah kiblat, kemudian jari telunjuk bila dia azan tunjuk dalam tandas. Sambil tu dia mengazan. Dia dapat dengar bunyi dalam tandas. Sampaikan botol syampu kakak boleh jatuh Casey. Alhamdulillah, setelah berbuat demikian dengan bantuan pakar yang benar-benar nak bantu kakak, apa jua yang dihantar oleh mak dah tak datang lagi dah. Tapi tetap rasa fobia. Setiap kali bila hujan turun, bunyi guruh, kakak akan takut sangat-sangat kalau teringat kembali perkara yang menghantui kakak. Kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, awal tadi saya dapat panggilan daripada seorang pendengar. Beliau berkongsi off-air kisahnya, dan saya sebenarnya kalau boleh tak nak menggalakkan lah untuk anda telefon dan berkongsi off-air.
Tapi cerita yang dikirimkan amat menarik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan yang mana ini diceritakan dalam keluarganya tak boleh terima hakikat seseorang ni telah pun pergi meninggal dunia. Ya, tak boleh terima hakikat. Jadi diceritakan kisah ini berlaku di Malaysia dan beliau adalah pendengar Misteri 12 berasal dari Johor. Apa yang berlaku, pengalaman yang diceritakan ini, mohon maaf, banyak info-info yang saya tak boleh kongsi dengan anda. Ya, katanya suruh rahsiakan, takut nanti ada ahli keluarga yang kenal bila sebut tinggal kampung mana lah, dekat mana dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, bila dia menghubungi saya, dia memberitahu sekarang ni dia takut nak duduk dalam rumah sendiri. Kerana apa? Kerana perbuatan kakaknya. Jadi baru-baru ini, kata beliau, ibunya telah pun meninggal dunia. Kakak ni dengan dia, pastinya dengan ayahnya lah, memang sedih lah, satu kehilangan yang amat besar. Ibunya sakit dah lama, kemudian baru-baru ini sakitnya semakin teruk dan mengembuskan nafas terakhir, ya, lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Jadi dipendekkan cerita, beliau memberitahu saya, kakak tak boleh lupakan pemanggilan ibu. Setiap malam menangis, saya pun ikut menangis, tapi saya ni lebih boleh mengawal emosi, kata beliau. Jadi kakaknya telah pun mengambil, bayangkan mereka tidur semua di satu bilik, arwah ibu dengan bapa satu bilik. Pendengar kita yang berkongsi, beliau tak nak beritahu nama, saya gunakan nama Ana, bukan nama sebenar. Ana tidur satu bilik, kakaknya satu bilik. Kemudian sekarang ni masalahnya, kakaknya setiap malam kalau tidur, dia akan ambil baju ibunya. Baju ibu yang sebutkan di sini bukan baju ibu yang digantung dalam lemari, tidak. Baju ibu yang belum sempat dicuci. Baju yang digunakan ketika ibu berada di rumah dan meninggal dengan pakaian yang dipakai itu. Jadi baju tu kakak akan letak dekat katil, baringkan macam seolah-olah ada orang tengah pakai. Kakak akan tidur sebelah ibu. Masalahnya sekarang, pada satu malam, saya ni telah pun diarahkan oleh bapa saya, oleh abah saya, kata beliau. Beliau telah pun diarahkan oleh abahnya untuk tengok-tengokkan kakak, sebab kakak ni lebih emosi daripada beliau. Jadi malam tu saya pun pergi bilik kakak. Terperanjat bila nampak dekat katil kakak ada dua orang. Satu kakak saya, yang sebelah kakak saya tu siapa, Kisi? Bila ternampak, saya dah tak tahu nak bikin apa. Dan keesokan paginya, saya terperanjat bila masuk bilik kakak, nampak baju diletakkan atas katil. Ya, baju tangan panjang, lengan panjang milik ibu diletakkan atas katil. Kemudian dekat bawah tu letak kain yang dipakai oleh ibu ketika dia kurang sihat. Seolah-olah macam tengah baring kat atas katil. Saya pun tanya, kakak, asal kakak letak baju arwah mak macam tu? Kenapa engkau? Kau sibuk sangat masuk bilik aku pasal? Dia marah. Dia ceritakan dia marah. Selepas kejadian itu, kakaknya kunci pintu bilik, tak kasih dia masuk. Dan lama-kelamaan, keadaan dalam bilik kakaknya semakin lama semakin teruk. Pakaian berselirak, makan kadang-kadang dekat dalam tak dibersihkan. Bilik tu dah jadi kotor sangat, tapi tetap tak dibenarkan masuk dalam. Dia beritahu abah, katanya beliau memberitahu abahnya. Abahnya cuba nasihatkan kakak, tapi abah rasa mungkin masih lagi emosi. Padahal tidak. Katanya ketika dia hubungi saya awal tadi, beliau menceritakan dia tahu yang kakaknya telah pun dikuasai emosinya oleh makhluk jin. Jadi dia tak tahu bagaimana sekarang nak dapatkan bantuan seorang pakar. Takut nanti abahnya salah faham, takut nanti keadaan ni menjadi tegang sebabnya saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak disetujui oleh abah saya. Buat masa ini, kata beliau, abahnya hanya merasakan perbuatan kakaknya ini kerana terlampau sayangkan dan rindukan arwah mak. Sebelum sempat habis berbual, telefon terputus.
Tapi terima kasih kepada Ana ataupun N, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan, kerana sudi berkongsi pengalaman hubungi saya di Singapura ni dan berkongsi satu peristiwa yang amat menarik sangat-sangat. Saudara, yang pergi biarkan berlalu pergi. Agak sukar untuk kita mungkin terima hakikatnya. Yang hidup pasti akan mati, dan yang hidup tak kira usia. Bukan yang hidup yang tua mati, yang muda terus hidup sampai ketua. Tidak. Kadang-kadang yang muda ni setengah jalan pun akan mengucapkan selamat tinggal tanpa mungkin tanpa sebarang peluang sebenarnya untuk berjumpa dengan keluarga. Tiba-tiba dah meninggal. Jadi inilah yang diceritakan oleh pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap dapatlah N, anda tahu siapa diri anda, mendapatkan bantuan mungkin daripada ahli keluarga yang lain, saudara mara, makcik-makcik. Mungkin boleh lihat keadaan kakak anda dan dapatkan bantuan pakar sebelum sesuatu yang lebih teruk berlaku menghantui keluarga anda. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, yang ini pengalaman daripada seorang lagi pendengar kita. Katanya di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak menceritakan satu peristiwa yang berlaku ini ketika saya balik dengan suami pada waktu malam. Waktu tu kami berdua ni menunggang motosikal. Saya ni duduk dekat belakang. Tiba-tiba suami lalu dekat kawasan Mandai Road, KC. Kami nak pulang ke rumah dekat kawasan Woodlands. Dekat Mandai Road ni, saya tiba-tiba rasa seram sejuk. Macam ada orang ikut dari belakang. Suami ni menunggang agak laju, tetapi rasakan macam ada orang dekat belakang. Saya kerap kali toleh. Sampaikan suami tegur, awak boleh duduk diam-diam tak? Sebabnya bila saya toleh ni, saya takut motor tu agak bergerak sedikit. Jadi suami dapat rasakan lah. Takut-takut nanti tergelincir. Jadi itulah, selepas kejadian itu, saya pun dah sampai rumah. Saya beritahu suami. Kemudian suami mengatakan, kadang-kadang benda ni menakut-nakutkan kita ketika kita sedang memandu, menunggang motosikal. Sebabnya niat dia adalah untuk menyebabkan kemalangan jalan raya. Jadi jangan sampaikan perkara ini berlaku. Berhati-hati. Jadi itulah 669-11897 669-11897 untuk berkongsi kisah anda dalam Misteri Jam 12. Okey, bersama dengan saya di ujung talian, siapakah gerangan? Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Casey. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu? Ini Faiz. Faiz, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, apa tu? Ni kisah saya masa di Kedah lah. Okey, masa tu saya masih di Kedah lagi, belum pindah ke JP ni. Okey, masa tu saya masih remaja, masih sekolah lagi. Pada satu hari itu ayah saya suruh saya hanau tikus dekat sawah padi. Okey, pada hari tersebut tikus agak banyak lah dekat sawah padi. Tikus ni dia boleh merosakkan tanaman padi. Okey, jadi saya pun pergilah sawah padi seorang diri untuk halau tikus tu. Kejadian ini berlaku waktu siang.
Masa tu tikus tu agak banyak. Jadi saya nak halau seorang-seorang memang agak susah lah Casey. Memang agak susah. Apa tu, tiba-tiba masa saya tengah halau tikus tu, saya terdampak ada satu lembaga tu, dia punya saiz dia macam manusia, tapi bentuk dia macam bentuk padi. Jadi makhluk tu dia tolong saya halau tikus tu. Tolong saya halau tikus-tikus yang banyak tu Casey. Lepas tu tak lama lepas tu saya dengar ayah saya datang panggil nama saya. Saya toleh ke belakang saja, tengok ayah saya. Lepas tu saya toleh balik ke depan, makhluk tu dah tak ada Casey. Itulah kisahnya Casey. Terima kasih ya. Baik, sila hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini daripada Nolia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang ya. Apa khabar Nolia? Nolia nak berkongsi satu peristiwa. Yang ini katanya Nolia, berhati-hatilah kepada yang suka pulang lewat malam. Ada kalanya memang tak boleh dielakkan kerana kita ni keluar bekerja, balik rumah tu kadang-kadang sampai lewat malam. Tapi itu mungkin kita keluar mencari rezeki kerana Allah. Jadi kalau niat kita suci dan murni, kita niat aku ni mencari rezeki kerana Allah, insya-Allah tidak ada apa-apa akan berlaku. Masalahnya ni apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM, apabila kita balik lewat malam kerana keluar untuk bersukaria, kemudian kita ni balik lewat malam kerap, benda ni suka perhatikan gerak-geri kita. Kalau kita dekat luar rumah, dia tengok, oh dia ni selalu balik pukul ni, waktu macam ni, dia akan jalan dekat kawasan aku ni. Lama-kelamaan dia akan ikut balik. Itulah yang berlaku kepada diri saya, kata Nolia. Saya ni kerap kali, waktu tu muda Casey, sekarang ni dah matang lah. Alhamdulillah, cepat dah berubah. Kalau masih ikut perangai dulu, saya rasa mungkin saya tak ada dekat sini untuk berkongsi dengan Casey. Jadi waktu muda, saya ni gemar sangat pergi kelab-kelab malam Casey. Balik lewat-lewat dengan kawan-kawan, ya pergi menyanyi karaoke lain. Kadang-kadang sampai dekat rumah jam 3 pagi. Mak dengan bapak saya pula jenis yang sering kali bergaduh. Bapak kadang-kadang pun tak balik rumah. Jadi agak kocak-kacir keluarga saya pada waktu itu. Maka itu bila saya balik lewat pun tak ada orang pun kisah. Saya ni anak tunggal Casey. Jadi bila balik rumah, dah kerap balik rumah, pernah sekali saya buka pintu, saya terpekik. Sebabnya tolak pintu, ruang tamu rumah gelap, tapi saya nampak dekat ruang tamu ada 3 perempuan tengah duduk dalam gelap di ruang tamu rumah saya. Itu yang buat terpekik tu. Bila pekik, kita pejam mata, kemudian buka mata perlahan-lahan, tengok dekat ruang tamu. Walaupun gelap, tetap boleh nampak. Terus saya masuk dalam, buka lampu. Malam tu mak saya ada di rumah sampaikan dia terbangun. Baru dia sedar. Nolia, engkau ni pukul berapa balik? Kalau dia tak bangun, dia pun tak tahu pukul berapa saya balik. Pekakkan telinga je lah Casey kena marah pada waktu tu lah, kata Nolia. Jadi saya ni sebenarnya dah takut. Bila mak marah, perasaan takut ni bertukar menjadi marah, geram. Terus saya masuk bilik, ambil tuala, mandi, bersihkan diri, tidur. Keesokan harinya saya tak keluar, berada di rumah. Kemudian beberapa hari kemudian keluar dan balik lewat malam. Dan sampaikan pada satu hari, saya ni sedang berjalan nak pulang ke rumah. Bayangkan pendengar Ria 897, apabila saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang ikut saya dari belakang. Saya tak berani nak toleh ke belakang.
Saya hanya berdiri dan saya katakan, tolonglah, jangan kacau akulah, jangan ganggu akulah. Aku tak bersalah, tolonglah. Ingatkan, cakap macam tu benda tu akan lari. Lagi dia akan ikut kita sebabnya dia tahu yang kita pun dah tahu dia ada. Selalunya orang cakap, orang akan marah. Apa ni? Ganggu aku, ikut aku. Pergi kau, jangan kacau aku. Selagi kita buat macam tu, kita menunjukkan yang kita tahu dia hadir, lagi itulah dia nak ikut kita balik. Selepas tu saya ingatkan dah okey tau Casey. Bulu rumah pun tak meremang. Saya pun jalan macam biasa. Sampai depan rumah, buka pintu. Kemudian masuk dalam rumah, tutup pintu. Waktu tu saya masuk dalam bilik, duduk dekat katil, belum lagi buka baju ni. Sibuk balas mesej kawan, ketawa-ketawa. Tiba-tiba saya nampak ada susuk tubuh berdiri depan pintu rumah. Depan pintu rumah. Daripada bilik boleh nampak pintu rumah. Saya mendongak. Bila mendongak, susuk tubuh tu hilang Casey dari pandangan. Dan akhirnya dapat rasakan dalam rumah ni seperti ada sesuatu yang tak kena. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Nolia, saya sebenarnya takut nak balik rumah. Dari itu saya balik lebih awal kerana setiap kali balik malam rasa macam ada benda ikut. Saya pulang lebih awal. Mula-mula pukul 3 pagi balik. Kemudian saya pulang akan pukul 1 pagi. Kemudian sebelum 12.30 malam. Kemudian kadang-kadang 10.30 malam saya dah sampai rumah. Lama-kelamaan mungkin dia yang hilangkan diri daripada membuat saya rasa takut. Keadaan mak dengan bapak saya masih teruk. Tapi apakan daya Casey, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Itulah pengalaman dari Nolia untuk Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, mungkin seorang lagi pemanggil di hujung talian, dipersilakan 6691897. 6691897. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum Pak Radin. Waalaikumsalam. Pak Radin. Ini ya. Sebelum apa-apa Pak Radin, selalu waktu macam ni Pak Radin boleh masuk gelanggang Pak Radin. Ya. Macam mana tu Pak Radin? Ini adalah satulah. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu. Tapi Pak Radin kasih tahu satu untuk sesiapa lillah, aku terpaksa sebut lillahi ta'ala. Casey tak pernah berkompromi. Telefon kronik aku dapat tembus. Boleh Pak Radin cerita kes kronik kes tak? Sebelum tu Pak Radin, tempoh hari ada yang bertanya. Pendengar kita yang bertanya, Casey boleh tanyakan pada Pak Radin tak? Datangnya daripada seorang ibu yang berkongsi katanya anaknya seringkali menangis pada waktu malam. Tapi bila dia pada malam, anak-anaknya menangis pada waktu malam, seorang bayi lah. Tapi bila dia bila dia angkat anaknya keluar dari bilik, anak tu akan berhenti menangis. Tapi bila dalam rumah tu anak tu akan menangis. Dalam bilik, masuk dalam bilik tu akan menangis balik. Tapi bila dia pergi luar pintu lah maknanya dia keluar dekat ruang tamu lah, dekat living room tu. Ruang tamu. Dia akan berhenti menangis dan kadang-kadang ibu ni terpaksa tidur dengan anaknya dekat ruang tamu. Katanya boleh tak Casey tanyakan Pak Radin apa sebenarnya yang mungkin daripada pengalaman yang diceritakan ini berlaku? Ini Pak Radin cakap Casey, satu kes kronik juga baby ni. Sebenarnya Casey, baby ni ada satu, Casey percaya tak, baby pun ada satu climax body symptoms yang kadang-kadang ada masa dia dapat merasa alam gaib tu ada di situ Casey. Itu pasal baby ada iklim rasa sendiri Casey. Begitu juga diorang dipanggil apa dia, the climax baby or the climax of iklim naluri seorang baby Casey. Sebab baby kan suci. Jadi sebenarnya kalau orang yang pandang untuk yang cik puan ke cik tuan yang nak tanya Pak Radin, ada sesuatu something wrong somewhere di dalam rumah tu Casey. Sebab
baby ni kita tengok berapa umur dia. Wak Ima walaupun lagi satu, dari situ nanti dia akan terkena penyakit sawan tangis. Dan lagi satu, kadang-kadang ada benda di dalam rumah tu yang mengganggu dia, Casey. Casey tahu tak, ini semua jangan salah faham, Casey. Kadang-kadang alam gaib ni, Casey, bila malam-malam kadang-kadang diorang suka pada tangisan baby atau rengek. Sebenarnya untuk orang yang ini, cari pakar yang pandai, pagarkan sesuatu dekat dalam bilik, Casey. Sebab ada bila malam keserasian baby tu, ada alam gaib yang diundang telah orang kata membelai dia tanpa disebar, tanpa disedar, Casey. Kadang-kadang Casey tahu tak, Casey Paradin pernah ubat satu kes kronik Pontianak, orang kata belai baby tapi orang tak nampak dia unseen force ni, tapi belai-belai dia, kadang-kadang cubit dia, tapi akhirnya dia menangis, Casey. Benda halus ni, Casey, boleh mencubit, boleh membelai kanak, kadang-kadang boleh mengganggu. Dia ingat apa tahu, seperti mainan dia. Tapi akhirnya kadang-kadang itu pasal baby adalah satu, tapi satu kelebihan baby Allah Ta'ala kasih apa tahu, dia been still saved by the angel, you see. Malaikat setiasa membantu diorang. Tapi untuk yang situ, kalau boleh apa tak kasih, tukar, jangan tidur dulu, cari orang yang pandai, bikinkan something ilmiah lah, doa dalam terapi lah, itu saja. Boleh Pak Din kes tak? Ya, silakan Raden, silakan. Ni Pak Din dekat satu kes kronik, apa saya kata, setiap malam Casey percaya tak, orang kata seorang wanita, orang kata kirakan bila dia sikat rambut aja, dia sikat malam aja, nanti orang kata kirakan bila dia tidur pagi je, dia sikat rambut dia pendek, Casey, tapi bila sikat ada je 2-3 helai uban. Kau tengok tak satu kes tak, kalau perempuan muda macam Fizao masih cantik lagi, sekali sikat rambut alih-alih ada rambut uban panjang. Ni kes kronik tak. Jadi bila dia sikat aja, orang kata kira-kira dia sikat, dia terperanjat, mak, astagfirullah, apa rambutnya apa ni? Orang kata takkan aku dah tua pula ni, rambut aku ada uban pula. Dari mana datang uban yang begitu panjang, sedangkan rambut itu masih muda, masih hitam berkilat? Dari situ kita nak tahu, Casey, orang kata maknanya ada alam gaib telah pun mendampingi diri dia dan telah pun orang kata berada di dalam rambut dia, Casey. Casey tahu tak, pada cakap bila dia dah sikat tak apa, tapi bila dia malam nanti kadang-kadang ada masa, kadang-kadang ada guguran rambut yang seperti panjang-panjang dekat tepi floor, Casey. Jadi maknanya, Casey, Pak dia cakap wanita ni orang kata telah dimonopolize. Orang apa tahu, itu pasal puncanya. Kenapa? Ni Pak dia cakap punca lepas Pak dia ubat dia. Seorang wanita, janganlah kau sikat rambut di kala malam. Orang kata kirakan sambil kau mengelamun tengok tingkap, atau sambil kau sikat rambut tu kau mengelamun ke, kau humming, Casey. Akan datang undang benda yang halus. Sebenarnya, Casey, itu rambut yang dia ada tu bukan kerana menggangguan daripada rambut dia, Casey. Alam lain telah pun datang menghadiahkan rambut tu kepada diri dia. Itu pasal, Casey, alam gaib ni, Casey, kadang-kadang dia boleh meninggalkan kesan di badan kita dan di rambut kita. Macam tengok, kalau tidak takkan pelesit boleh meninggalkan kesan. Macam .com, .lebay pula dekat leher. Sekali dia kena dekat kita, kena dekat peha. Itu kan alam gaib yang meninggalkan kesan. Kalau tidak takkan ada benda lebam-lebam merah. Itu kan gigitan pelesit. Begitu juga yang wanita yang malang ni, bila dia sikat rambut, orang kata kirakan ada je, orang kata rambut yang berapa inci panjang, 8-9 inci panjang keluar dalam rambut dia, Casey. Jadi maknanya wanita yang alam gaib ni, waktu disikat malam-malam, alam gaib pun telah membelai di alam gaib tu, telah menghadiahkan rambut dia, atau mungkin orang kata tarik rambut dia dan memberikan kepada wanita ni tanpa dia sedar, Casey. Itu pasal. Tapi bila Pak Din datang, dia cakap, Pak Din, adakah saya ni tersampuk nenek tua ke, atau nenek kebayan ke, atau adakah gangguan orang sihir saya ke, atau orang ni nak bikin muka saya .com jadi kereput ke apa? Adakah apa pasal muka kau dari kereput pula? Kau kan cantik. Pak dia cuma berbual dengan dia lah pasal laki dia kasih izin, kan? Dia cakap, tidak Pak dia, you believe or not? Something wrong somewhere. Bila saya sikat rambut, nanti ada 2-3 rambut helai panjang, uban ni rambut dah macam betul putih betul lah. Pada kata pada mana dia keluar kat saya begini. Tapi bila saya pergi salon, saya cek tak
ada. Sekali Pak Din cakap dengan dia lah, ini something wrong where maknanya ada alam lain telah mendampingi kau tapi meninggalkan kesan di rambut dia tu di dalam antara rambut-rambut kau di situ tu Casey. Dia selitkan ke atau dia buat kesan bagaimana pelesit meninggalkan kesan seperti gigitan orang kata kirakan yang lebam-lebam di merah, di leher, di belakang semua .com habis macam satu macamnya habis kena gigit. Jadi itu pasal. Tapi lepas tu Casey Pak Dan cakap dengan dia satu, buat sesuatu apa yang kau bikin. Pak tanya, adakah kau setiap malam kadang-kadang kau suka sikat rambut? Saya ni memang suka nyanyi. Habis tu kadang nyanyi saya sikat rambut malam-malam. Tapi rumah saya memang banyak pokok besar. Jadi Pak Din cakap, apabila kau membuat satu perkara belai rambut, benda halus tu akan ikut. Tapi kerana mungkin dia tengok rambut kau cantik tu, jadi mungkin orang kata kirakan dia nak hadiahkan benda rambut alam gaib tu akan hadiahkan. Casey tahu tak, dalam apa benda Casey, kadang-kadang alam gaib ni boleh meninggalkan kesan. Bukan kerana dia nak menyampuk kita, tersampuk kita, tapi dia nak mendampingi diri kita. Seperti aku belum damping kau, tapi rambut aku mendahulukan kau. Kerana kau suka rambut kau kan, aku kasih rambut aku dengan kau. Dan benda tu seperti dia orang kan ada satu magic juga Casey. Bila dia tarik rambut dia kapal, lepas tu dia terus tiupkan dekat situ kan, dia boleh melekat Casey. Dan akhirnya bila lepas tu, bila start malam ada, dia tunjuk pada dia kira sampai ada tak ada berbelas lah. Dan Pak Din cakap, Pak Din saya dah takut Pak Din macam mana ni. Jadi Pak Din cakap, pada malam ni kau jangan buat, akan sejadi tersampuk. Dan kadang-kadang memang betul Casey. Dia cakap berapa malam bila dia tengok cermin, bila dia sikat rambut, dia rasa seolah ada rambut lain yang agak panjang, orang kata kirakan menempel dekat dia Casey. Seperti ada rambut dia tu ada kembar, tapi kembaran rambut yang beruban yang panjang Casey. Jadi alam laib ni orang kata telah menumpang semangkuk, orang kata menghadiahkan benda-benda yang boleh meninggalkan kesan untuk di dalam diri dia. Itu pasal orang putih cakap bad habit die hard. So anything, whatever. Casey tahu tak, malam kan Casey cakap misteri jam 12. Malam ni penuh dengan misteri Casey. Apa benda the roaming nightlife on Sea Force akan mengikut apa yang kita buat dan akan meninggalkan kesan kepada apa perbuatan kita. Dan ini antara kesan dia sebagaimana pelesit meninggalkan kesan seperti leban-leban di leher sana sini .com, macam tergigit sana tergigit sini. Dan begitu juga alam gaib, apa yang kau buat dia akan mengikut dan dia akan membuat sesuatu ke dalam rambut kau. Kau suka berai rambut kan? Okey, baik, aku kasihlah rambut aku sikit dengan kau. Dan ada bila dia sikat aja, benda selit-selit terkeluar. Dan akhirnya bila dia tengok wajah dia lama-lama seperti dah macam orang tua. Casey percaya tak, mungkin bila Pak Radin cerita ni, orang ingat seperti kelakar seram ke Pak Radin ni apa merapik mencerita. Tidak ada perkara yang there's nothing impossible kalau unseen force nak bertapak di dalam badan. Bukan saja di dalam badan, di rambut. Kadang-kadang pelesit boleh bertapak dengan meninggalkan kesan di peha, di tangan, apa lagi benda-benda lain. Tapi Pak Din dah settlekan. Akhirnya bila disikat, rambut dia dah cantik .com.sexy, macam gorgeous, beautiful macam Shanmia inilah, censored by Shanmi rambut. Tapi akhirnya Pak Din cakap satu setiap perbuatan di pada malam Casey, malam adalah untuk kita tidur dan malam adalah untuk kita dua beristighfar atau buat amal yang baik. Kalau tak ada, itu pasal dipanggil. Kenapa night life is for us to sleep? Kalau ada suami isteri bolehlah nalar untuk bergurau senda, alah sayang suami isteri. Dan akhirnya lepas Pak Din dah bantu tu, benda tu dah tak ada lagi dan akhirnya tak menjejas. Itu Pak Din cerita satu tentang alam gaib ni Casey. Mereka adalah satu alam gaib yang dah tak nampak. Mereka dah tak ada, mereka dah tidak ada. Tapi jangan lupa Casey, bayangan mereka tu ada. Dan bayangan mereka tu apabila the night shadows come, diorang akan wujud Casey dan akan mengganggu dan mengimitate atau fotokopi apa perbuatan orang. Tapi akhirnya kronik kes settle, rambut dia dah tidak lagi macam bila tarik beruban-beruban sampai naik.com dah selenga pula. Dia fikir apa asal rambut aku dah tua gini. Tapi rupanya gangguan kerana perbuatan dia tu, dan benda halus pula menaruhkan, mengganggu-ganggu dia, ambil rambut tu mengganggu dia, seperti nak menempelkan di rambut dia Casey, dia melekat gitu. Casey tahu tak, alam gaib ni dia jangan kata boleh tembus badan kita, dia apa saja dalam darah kita pun dia ikut. Itu pasal whatever good, bad, ugly, you must always, orang kata, keep track with the power of Allah Ta'ala in the form of doa. Itu saja ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara, kita akan jumpa anda esok. Saya akan jumpa anda esok waktu yang sama ataupun hari inilah malam ni jam 10 malam di Ria 897 FM. Terima kasih pada semua. Abang Joa dalam rancangan MG12 yang anda dengar, anggaplah hanya sekadar hiburan. Terus bersama Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.